أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا إله إلا أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب السلام وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أعنا وإنما الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلى الناس رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بإذنه في دارين. Dan yang sunat itu diberi pahala atas mengerjakan dia. Dan tiada diseksa atas meninggalkan dia. Seperti sembahyang sunat duha. Dan yang sunat itu diberi pahala. Ni barang yang diberi pahala. Dan yang sunat itu diberi pahala. Ni barang yang diberi pahala. Jadi perbuatan yang diberi pahala atas mengerjakan dia. Kalau kita buat akan diberi pahala dan tiada diseksa atas meninggalkan dia. Dan tiada diseksa, tiada azab, tiada diseksa, mana tak berdosa kerana atas meninggalkan dia ni kerana meninggalkan dia. Seperti misalnya, misal bagi benda yang sunat tu ialah seperti sembahyang sunat duha. Maka sembahyang sunat duha tu hukum dianya ialah sunat. Maka sembahyang sunat duha tu ialah yang sunat. Maknanya kalau buat tu diberi pahala, kalau tak buat tu tidak diseksa. Maka kiaslah yang lain lagi. Dan yang haram itu diseksa, ini barang yang diseksa atas mengerjakan dia. Dan diberi pahala atas meninggalkan dia. Dan yang haram itu diseksa, yakni barang yang diseksa, dia azab atas mengerjakan dia, ni kerana mengerjakan dia. Maklum. Dan diberi pahala atas meninggalkan dia, ni kerana meninggalkan dia. Tapi tinggal tu tinggal kerana Allah. Diberi pahala atas meninggalkan dia, ni kerana meninggalkan dia kan yang haram tadi. Tapi tinggal tu tinggal kerana Allah lah. Bukan kerana tak meminat kemasan, kerana tak suka, semata-mata tak buat tu lepas daripada dosa. Tapi nak dapat pahala tu mesti kena ada syarat, katanya tinggal pantang daripada mengerjakan perkara yang diharam tu kerana Allah. Bukan kerana lain.
Misal bagi benda yang haramnya seperti berzina dan mencuri dan minum arak. Dan yang makruh itu diberi pahala, yakni barang yang diberi pahala. Perbuatan yang diberi pahala atas meninggalkan dia. Tapi tinggal nak dapat pahala tu kerana Allah. Dan tiada diseksa atas mengerjakan dia. Yang kerana mengerjakan dia tu tak diseksa, maknanya tak berdosa, tak salah. Seperti bersugi bagi orang, misal bagi benda yang makruhnya, seperti bersugi bagi orang yang puasa kemudian daripada gelincir matahari. Bersugi nisbah bagi orang yang puasa, lepas tu masanya apabila gelincir matahari sehingga sampai waktu maghrib, maka adalah hukumnya makruh. Kalau kita pantang, kita tak buat kerana Allah, maka dapat pahala. Tapi kalau buat juga, tidak ada dosa, tidak sepatut diseksa. Itulah jadi tempat yang samu di antara yang haram dan yang makruh tu ialah diberi pahala kerana meninggal. Tempat yang samu di antara benda yang makruh yang haram tu ialah diberi pahala kerana meninggal. Tapi nak dapat pahala tu syaratnya kerana Allah. Dan tempat yang berbezanya, berdosa kalau buat benda makruh, benda haram berdosa kalau buat, benda makruh tidak berdosa kalau dibuat. Lepas tu benda haram tu berdosa, diseksa. Yang haram katanya tadi tu diseksa kerana mengerjakan. Maknanya diseksa tu maknanya sepatut diseksa. Yang haram tadi. Diseksa maknanya sepatut diseksa kerana mengerjakan dia. Boleh jadi tak diseksa kerana Allah Ta'ala memaafkan, mengampunkan. Tapi sepatut diseksa. Maksudnya begitu. Tak mesti kesemua apabila buat benda haram tu diseksa kesemua, tak mesti begitu. Boleh jadi lepas daripada kena seksa itu terhenti di atas kerana Allah. Tapi kalau diseksa, ada hak diseksa, sepatut diseksa. Dan yang harus itu, tiada ni barang yang tiada diberi pahala dan tiada diseksa atas mengerjakan dia atau meninggalkan dia. Jadi yang harus ni tidak ada pahala, tidak ada dosa pada buat dan pada tinggal. Kalau buat tidak ada dosa pahala, kalau tinggal pun tidak ada dosa pahala. Jadi maknanya kedua-dua tu tidak ada sebab benda harus ini tidak ada, tidak disuruh dan tidak dilarang. Dengan sebab tak disuruh, tak dilarang itulah kalau buat, kalau tinggal tidak ada dosa pahala kedua-dua pihak. Pihak buat pun tidak ada dosa pahala, pihak tinggal pun tidak ada dosa pahala. Sebab benda harus tu tidak ada suruhan pada benda yang harus, tidak ada larangan pada benda yang diharus. Sebagaimana kita maklum. Misal dianya seperti makan dan minum. Jadi makan semata-mata makan itulah, minum semata-mata minum, itu adalah harus. Tetapi kalau makan kerana nak mengkuatkan badan untuk ibadat, itu masuk dalam bagai sunat pula. Ini kita cakap dengan secara hukum asli. Hukum zati. Makan minum tu adalah harus. Tapi ada juga makan minum tu jadi wajib pun ada juga. Tapi ini hukum aridi lah.
Seperti seorang tu dia jatuh di dalam kelaparan, sangat-sangat lapar. Sekiranya kalau tak makan, mati. Padahal makanan tu ada. Makanan tu ada. Kat dia, makanan kat dia tu ada. Lepas tu dia sekarang tu dalam keadaan lapar sangat. Sekiranya kalau tak makan tu membawa kepada pada adatnya matilah dia dengan sebab kelaparan. Maka makan tu adalah wajib untuk nak menyelamatkan nyawanya. Itu hukum aridi, ada pun hukum aslinya, hukum zatinya, makan dan minum tu adalah harus. Tidak ada pahala kerana makan, tidak ada dosa kerana makan. Tidak ada pahala kerana pantang, kerana tak makan, tidak ada dosa kerana tak makan. Dua-dua. Makan tak ada dosa pahala, tak makan pun tak ada dosa pahala. Kemudian katanya, maka 5 perkara yang tersebut itu dinamakan hukum syarak yang taklifi. Mana 5 perkara yang wajib, yang sunat, yang harus, yang haram, yang makruh. 5 perkara itu adalah dinamakan, dipanggil hukum syarak yang taklifi. Hukum taklifi, hukum syarak yang taklifi. Adapun hukum syarak yang wad'i. Kita maklum daripada dulu, hukum syarak terbagi kepada 2 bagai. Hukum syarak itu terbagi kepada 2 bagai. Satunya hukum syarak yang taklifi, yang keduanya hukum syarak yang wad'i. Maka di sini pula nak menyatakan hukum syarak yang wad'i pula. Adapun hukum syarak yang wad'i, maka iaitu 5 perkara pula. Jadi taklifi 5, wad'i pun 5 juga. 5 perkara daripada hukum wad'i, iaitu syarat. Satunya panggil kata syarat. Syarat solat, syarat puasa tu lah. Dan mani', yang keduanya mani'. Panggil mani'. Dan sebab. Yang tiga, yang keempatnya sah. Yang kelimanya fasid. Lawan bagi sah. Fasid artinya kita panggil batal. Lepas tu apa maknanya? Dan makna wada' itu menghantar oleh syarak akan tanda atas tiap-tiap suatu hukum. Daripada segala hukum taklifi yang 5 itu dengan 5 hukum wad'i. Dengan 5 hukum wad'i, tapi dengan setengah-setengah daripada 5 hukum wad'i. Jadi maknanya dia katanya makna wad'i itu hukum syarak ya wad'i itu maknanya menghantar oleh syarak. Yani menjadi oleh syarak. Menghantar oleh syarak, menjadi oleh syarak akan tanda bagi atas tandaan atas tiap-tiap ni, tanda bagi tiap-tiap suatu, tiap-tiap satu daripada segala hukum taklifi yang 5 itu. Menghantar dengan 5 hukum wad'i. Jadi maksudnya gini, setiap-tiap satu hukum hukum taklifi, dia ada syarat, ada mani', ada sebab, ada sah, ada fasid. Tengok, sembahyang 5 waktu adalah hukumnya wajib. Sembahyang 5 waktu adalah hukumnya
wajib. Tapi nak jadi wajib ada syarat. Ada mani, ada sebab, apa tu ada sah, ada fasid. Jadi mana-mana pun dia ada 5 hukum wad'i di atas satu-satu hukum taklifi. Tengok. Nak wajib solat ada syarat dia. Syaratnya akil balik. Syarat bagi nak wajib sembahyang 5 waktu ada syarat dia seperti akil balik. Lepas tu ada maniknya. Sekiranya mana manik tu perkara yang menegah, perkara yang menghalang. Tengok. Haid dan nifas manik yang menegah daripada wajib sembahyang 5 waktu. Manik dia. Ada manik dia. Dan sebab seperti zuhur, sebab bagi wajib zuhur ialah gelincir matahari. Sebab bagi jadi wajib maghrib, sebab ghaib jatuh matahari, katalah. Sah sembahyang 5 waktu tu pun ada sah kalau cukup syarat, sepenuh syarat dan rukun. Ada fasid, batal. Kalau tak cukup syarat dan rukun, maka jadi fasid. Jadi setiap-tiap pada ghalibnya setiap-tiap satu hukum taklifi ada hukum wad'i yang 5 perkara bersangkut dengan dia. Itu maka 5 perkara inilah dikatakan hantaran bagi hukum taklifi. Tengok. Dia katanya apabila dipukul 5 kepada 5 jadi 25. Jadi maknanya setiap-tiap satu daripada hukum taklifi dihantarkan dia oleh 5 hukum wad'i. Wajib. Ada syarat nak wajib, ada manik wajib, ada sebab wajib, ada sah, ada fasid. Sunat. Ada syarat, ada manik, ada sebab, ada sah, ada fasid. Maknanya wajib. Ada syarat wajib, ada manik bagi wajib, ada sebab bagi wajib, ada sah dia, ada fasid dia. Jadi satu hukum taklifi ada 5 hukum wad'i. Jadi mana 5, 25 lah. Sebab tu dia kata apabila dipukul dipukul darab. Apabila dipukul darab 5 yang hukum taklifi kepada 5 yang hukum wad'i jadi 25. Dengan secara asal gitulah. Tapi bukan ada semua. Sebab makan minum yang hukumnya harus, dia tak ada. Sah batal tu tak ada lah. Ya tak ada lah. Bercuri tu haram, ada syarat sah batal ke? Tak ada. Tapi nak ceritanya dengan secara ghalibnya, adalah 5 perkara tu bagi satu-satu hukum wad'i. Tapi tak ke semua. Tengok dia katanya kita tengok kat tepi. Kita tengok kat tepi pada rakom 7. Pada rakom 7. Dia katanya qauluhu apabila dipukul kepada 5 ila akhir, hingga akhir. Tetapi sah dan fasad
tiada berlaku keduanya pada yang haram. Sah zina, batal zina, tak ada dah begitu. Melainkan apabila ada ia daripada ibadat. Melainkan apabila ada ia hukum taklifi itu daripada ibadat. Dan segala ukut, segala akad. Seperti sembahyang, tak. Melainkan apabila ada ia yang haram. Daripada ibadat masuk dalam bab ibadat dan segala ukut, segala akad-akad. Jadi dia katanya tetapi sah dan batal dan fasad tiada berlaku pada yang haram. Tak masuk pada benda yang haram. Sebab katanya sah zina dia, batal zina dia, tak ada lagi tu. Melainkan apabila ada ia yang haram tu. Artinya nak rojak pada hukum taklifi pun boleh. Melainkan apabila ada ia daripada ibadat, masuk dalam bagai ibadat seperti dan segala ukut. Jadi akad jual beli dan sebagainya. Misalnya seperti sembahyang pada bumi yang dirampas. Seperti sembahyang pada bumi yang dirampas. Maknanya sembahyang pada tempat orang lain dengan tidak izin, tidak ada izin daripada ampunya, daripada tuannya. Maka diri sembahyang tu sah tetapi haram dengan sebab guna tempat orang lain dengan tidak minta izin. Dan menjual inap. Dan menjual inap. Dan menjual inap bagi orang yang berbuat arak. Dan menjual inap. Inap tu buah anggur yang kering. Tapi tak mesti kering lah. Maknanya buah inap, buah anggur. Menjual inap, yakni buah anggur. Bagi orang yang berbuat arak. Jadi jual kepada orang ni, kita dah tahu kata orang ni kalau dia beli buah inap, dia tak makan. Dia guna buah arak. Dia perah jadi jus, lepas tu dia buat jadi arak. Maka haram aridi. Haram kita jual. Bersalahan umpamu zina, maka bahwasanya tiada berlaku keduanya sah dan fasad tu tidak berlaku. Demikian lagi sah fasad itu tiada berlaku keduanya pada yang makruh daripada ibadat dan segala ukut seperti sembahyang pada hammam, maknanya bilik air, dan seperti menjual, seperti jual yang makruh jika difardukan yang demikian itu. Bersalahan umpama makan bawang mentah, maka bahwasanya tiada bersifat ia dengan keduanya, dengan sah dan fasad. Begitu juga benda harus pun sama juga, tidak ada sah dan fasad pada dia. Jadi maknanya bab ibadat, bab akad, ya, dikira kata ada sah ada batal pada dua bagai, bab ibadat dan bab akad. Ada diiktibarkan hukum wad'i sah dan batal, artinya fasad. Jadi katanya ghalib tu jadi maknanya ada hukum wad'i tu ada 5, tapi tak mesti ke semua tu cukup 5.
Tapi kalau kita katanya sembahyang gitu, sembahyang 5 waktu, sembahyang zuhur masalan, adalah 5 hukum wad'i bagi dia. Tapi setengah-setengah tu ada 3 saja, fasad sah dan fasad tak ada. Begitu. Maka tengok kat dalam, maka misal sebab pada wajib. Misal sebab bagi wajib, seperti gelicir matahari. Gelicir matahari iaitu sebab bagi wajib sembahyang zuhur bagi satu-satu hari. Seperti sekejap lagi, kita kata hari ini nisbah bagi orang lelaki nak tanya, Jumaat yang pada hari ini dah wajib ke belum wajib? Dah jadi wajib ke belum jadi wajib? Kalau nisbah bagi orang perempuan, mana zuhur pada hari ini dah jadi wajib ke belum jadi wajib? Jawabnya belum jadi wajib lagi sebab belum dapati sebab. Belum dapatkan sebab. Belum dapatkan sebab. Apa dia sebab dia? Ialah gelicir matahari. Jadi untuk hari ini lah. Untuk hari ini zuhur artinya Jumaat, sembahyang zuhur artinya sembahyang Jumaat untuk hari ini belum diwajib lagi pada jam sekarang. Pada jam sekarang belum diwajib lagi. Kenapa belum wajib lagi? Belum jadi wajib sebab belum dapatikan sebab. Maka apabila gelicir matahari dapatlah sebab jadi wajib. Wajiblah. Apabila dapat jadi wajib, dah dapat syarat jadi wajib, ada sebab bagi wajib, maka kita kena tengok pula orang ni ada syarat wajib ke tidak, akil balik ke tidak dia. Maka sekiranya dia ni tidak akil, tidak balik, maka tak ada syarat wajib pula. Jadi kita katanya, kita kiranya begitu. Yang pertama kita ambil sebab dulu. Apabila gelicir matahari. Apabila gelicir matahari. Terdapatlah sebab bagi wajib. Lepas tu kena solat ke tidak? Kena tengok pula syarat wajib ke tidak. Ada syarat wajib ke tidak. Tengok-tengok orang ni umur 5 tahun baru. Baru umur 5 tahun. Maka tak dapat syarat. Tak wajib juga dia. Tak wajib sembahyang bagi kanak-kanak yang umur 5 tahun tu bukan tak dapat sebab. Bahkan tak cukup syarat. Kenapa begitu? Apa tu kalau kita katanya seorang perempuan. Seorang perempuan yang kita katanya dah akil balik lah. Sampai masa gelicir matahari. Apabila gelicir matahari, tengok kat dia, dia orang yang akil balik. Syarat wajib tu ada kan? Sebab wajib tu ada. Maka kena solat ke tidak dia? Tiba-tibanya tengok ada manik pula. Ada perkara yang menegah daripada wajib sembahyang zuhur. Sebab kedatangan haid atau nifas. Maka tak sembahyang dia. Jadi tak sembahyang dia tu bukan tak ada syarat. Syarat bagi wajib sembahyang tu ada, apa dia? Akil balik ada kat dia. Sebab jadi wajib sembahyang zuhur ada, dah datang ke tidak, dah hasil ke tidak? Jawabnya dah hasil sebab dah gelicir matahari. Tetapi kenapa dia tak solat? Sebab ada manik daripada wajib. Jadi maknanya tak wajib di atas dia sembahyang zuhur sebab ada manik. Kerana ada manik. Lepas tu kalau kita katanya kalau tidak ada manik, wajib dia kena solat. Apabila syarat dah boleh. Sebab dia orang akil balik. Gelicir matahari dah. Lepas tu dia tidak ada manik. Maka dia pun sembahyang.
maka dia pun sembahyang zuhur. Apabila dia sembahyang zuhur, tengok nak kata sah ke nak kata batal. Apabila dia sudah sembahyang tu, nak kata sembahyang zuhur yang dia sembahyang tu sah ke tidak, batal ke tidak, fasad batal makna sama. Maka tengoklah kalau sepenuh dengan syarat dan rukun maka sah. Kalau tak sepenuh syarat dan rukun maka fasid. Artinya panggil kata batal. Tengok. Ha. Hmm. Tu. Jadi kalau kira pada bab ibadat tu boleh tarik 5 hukum wad'i lah. Dan misal sambung, dan misal syarat pada wajib seperti bulu dan akal sampai umur dan berakal. Itu syarat bagi wajib sembahyang. Katalah. Dan misal mani' perkara yang menegah. Seperti haid. Seperti haid dan gila. Dan gila ini kedatangan dan gila. Tapi eloknya haid dan nifas. Sebab kalau gila tu tak dapat syarat. Cumanya katanya seperti haid dan nifas. Adapun gila tu itu masuk dalam apa dia? Syarat. Jadi maknanya tak wajib sebab tak dapat syarat, tak berakal. Iaitu haid menegahkan sembahyang, menegahkan wajib sembahyang. Menegahkan sembahyang ini menegahkan wajib sembahyang. Tapi sepatut kita jaga. Gila tu syarat bukan mani'. Gila tu syarat bukan mani'. Maknanya ada gila tak dapat syarat. Gitu ya. Itulah jadi panggil hukum wad'i. Tengok. Dia katanya dan arti sah itu. Dan arti sah itu dia 5 kan. Sah, fasad, sebab, syarat, mani'. Maka nak urai satu-satu. Apa makna sah, apa makna fasad. Dan arti sah itu barang yang bergantung dengan dia lulus dan dibilangkan dengan dia, iaitu sempurna segala rukunnya dan syaratnya. Dan iaitu yang sempurna, iaitu barang yang bergantung sana itu yang sempurna segala rukunnya, rukun barang dan syaratnya. Sebab tu saya selalu kata begitu, sah apabila cukup syarat dan sempurna syarat dan rukun. Apabila kita buatkan ibadat, apabila kita melakukan satu jenis akad, jual beli ke masalah, nikah ke masalah, apabila sepenuh dengan syarat dan rukun, cukup syarat, ditunaikan dengan secara sempurna rukun dan syarat, maka ibadat itu, akad itu adalah sah. Sembahyang, tak kira sembahyang sunat, sembahyang wajib. Sekiranya kalau sepenuh dengan syarat dan rukun, maka sah. Maka dihukum kata sembahyang itu sah. Akad nikah masalan. Akad nikah kahwin masalan. Apabila sempurna syarat dan rukun, maka akad nikah itu adalah sah. Jual, masalah jual beli, apabila sempurna dengan syarat dan rukun, maka akad jual beli itu sah. Tapi nak tanya, sembahyang apabila hukum kata sah, apa nak kata? Jual beli
apabila dihukum kata sah. Apa nak kata pula selepas pada tu? Cakap mudah-mudahnya, kalau sembahyang, kita sembahyang zuhur, sembahyang cukup, apabila cukup syarat dia, cukup rukun dia, sembahyang kita sah. Apabila sah, macam mana? Tak payah buat lain. Tak payah buat lain. Apa makna tak payah buat lain? Lepaslah kita daripada tuntutan wajib. Tak begitu. Tak begitu. Apabila sembahyang kita tu sah, lepas oleh zimmah kita daripada kesakutan wajib. Lepas daripada berdosa, tak solat. Lepas daripada dosa, tak solat. Sebab tu katanya tak payah buat lain. Itu kalau ibadat. Kalau puasa pun begitu juga. Masuk bulan Ramadan, hari yang pertama kita puasa, hari yang pertama penuh dengan syarat dan rukun. Apabila sempurna syarat dan rukun, maka puasa kita hari yang pertama itu dihukumkan dengan sah. Apa hukum puasa dia? Dihukum dengan sah. Hukumnya sah. Kan ini ingat. Hukumnya sah. Orang tanya, hukum taklifi ke hukum wad'i? Hukum wad'i. Nampak tak? Kalau orang tanya kita, saya puasa. Lepas tu terlupa minum air satu cawan. Saya puasa, taklah puasa wajib, saya puasa tapi terlupa. Dengan dalam terlupa kata saya puasa. Saya minum air. Habis minum air. Separuh, setengah cawan. Apa hukum? Dia tanya. Apa hukum? Batal ke sah? Lepas tu nak tanya. Apa hukum? Hukum apa tu? Apa hukum? Nak tanya. Apa hukum? Hukum wad'i ke hukum taklifi? Jangan hukum taklifi lah. Hukum wad'i. Apa hukum puasa saya? Yang saya terlupa minum air tadi. Kita jawab katanya kalau sikit, terlupa minum sedikit, maka puasa itu sah. Hukumnya, jawab, hukumnya sah. Hukumnya, hukum apa? Hukum wad'i. Hukumnya, kita pun ingat, hukum wad'i itu. Hukumnya sah. Kalau terlupa minum air banyak, minum juga, terlupa minum banyak, tak layak dengan terlupa. Minum habis 2 botol, masalah tak layak dengan kata terlupa. Maka hukumnya batal. Hukumnya, yakni hukum wad'inya batal. Maknanya apa makna kata batal? Tak lepas daripada sakutan wajib. Kena puasa lah ini. Kena puasa lah, kena ganti, kena buat balik. Apabila sah, maknanya lepas daripada tutut sakutan wajib pada zimmah kita. Itu kalau ibadat. Kalau ibadat. Kalau jenis akad pula. Kalau kita katanya akad apa dia? Buat misal satu, masalah akad nikah. Apabila sempurna syarat dia dan rukun dia. Apabila sempurna syaratnya, syarat nikah, ada lelaki, ada isteri, ada wali, ada saksi, ada sirah, gitu. Ada sirah, ijab kabul, ada yang nak
ada yang lelaki, ada yang suami, ada yang nak jadi suami, ada yang nak jadi isteri, laki perempuan, ada wali, ada saksi, 2 orang. Itu rukun. Dan syarat-syarat dia tu adalah syarat dia tu tidak kosong, tidak ada dalam indah raj'i, tidak ada indah bagi orang lain. Lelaki perempuan tu tidak ada suami, tidak ada dalam indah. Katalah apabila sempurna oleh syaratnya dan rukunnya, maka akad nikah itu adalah sah. Apa makna sah? Jangan jawab macam tadilah. Kalau sembahyang tu sah, mana lepas daripada sakutan wajib. Kalau akad nikah sah, ya tak lepas pada sakutan wajib. Bukan begitu, tak ada wajib. Apabila akad nikah tu sah, maka halal yang haram. Apa dia? Halal berkhulwat pun halal, sentuh menyentuh ambil segenap antara 2 orang tu pun halal. Yang nak jimuk nak apa pun halal. Yang mana jimuk, wati dan sebagainya, sentuh menyentuh, berkhulwat belum pada akad nikah tu adalah haram. Jadi apabila sempurna syarat dan rukun akad nikah tu dihukum katanya sah. Apabila sah, tujuan nak orang kahwin, tujuan dia apa? Tujuan dia apa? Ialah nak menghalalkan kedudukan di antara keduanya. Itulah makna katanya hasil maksud. Jadi hasil maksud pada sah sembahyang ialah lepas daripada sakutan wajib. Hasil maksud sah akad nikah apabila sah hasil maksud. Maksud daripada nikah itu ialah nak menghalalkan kedudukan pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Daripada katalah lepas tu kalau sampai maksud pada bab akad jual beli, maknanya halal kita guna atau makan benda yang kita beli, yang kita terima daripada jual beli. Jadi maknanya asalnya kalau kita katanya kita beli baju, kita beli makanan masalan. Jadi belum pada kita beli itu, bolehkah tidak kita nak makan makanan yang tu? Tak boleh, sebab makanan orang lain. Tak boleh, kalau dia tak bagi, tak boleh kita nak makan. Apabila kita beli daripada dia sepenuh dengan syarat dan rukun, sahlah jual beli itu, maka sampai maksud. Hasil maksud. Apa? Halal kita makan. Kalau baju, halal kita pakai. Kalau motor kereta, halal kita guna. Katalah. Tengok sekali lagi. Dia katanya, dan arti sah itu barang yang bergantung, yang bersangkutan dengan dia, dengan barang, bergantung lulus oleh lulus. Apa makna lulus? Yang saya kata tadi, hasil maksud. Lulus, apa makna lulus? Berjaya, maknanya hasil maksud. Maksud daripada akad nikah tu apa dia? Sekarang dah boleh. Yang nak tujuan daripada kita beli tu apa? Nak guna, nak ambil barang orang kan? Maka sekarang boleh guna benda yang kita beli, itu hasil maksud. Itu lulus maknanya hasil maksud. Jadi maknanya kalau tidak sah, tidak lulus. Kalau tidak sah maknanya batal atau fasid, tidak lulus. Maknanya kalau akad nikah, kalau batal maknanya haram lagi lah. Haram lagi lah antara 2 orang tu.
Kalau jenis benda yang dijual mana haram lagi kita makan, kita minum, kita guna barang tu. Itu jadi apabila sah tu mana bersakut dengan dia oleh lulus. Jadi mana dah lulus. Dah hasil maksud. Maksud daripada kita apa? Maksud daripada kita akad tu apa dia? Akad jual beli, tujuan kita apa? Tujuan kita gadai apa dia? Tujuan kita sewa apa dia? Dah lulus maknanya hasil maksud. Yang mana belum pada ni, tengok apabila kita sah akad sewa rumah. Maka kita penyewa ni boleh guna rumah itu. Yang mana belum pada ni tak boleh. Dan dibilangkan dengan dia. Dibilangkan dengan dia, mana terbilang. Dah jadi. Maknanya tak payah buat lain. Sekali itu dah cukup. Dah lepas daripada tututan. Daripada sakutan. Tengok. Apabila sembahyang kita tu sah sempurna syarat dan rukun, terkebilanganlah dengan sembahyang kita itu. Bilang kata kita dah sembahyang. Jadi kalau sembahyang tak sempurna syarat dan rukun, mana tak bilang kata kita sembahyang. Tak bilang kata, tak kira kata kita ni dah sembahyang. Tetapi kalau kita, itu mana kalau fasad tu mana batal, maknanya tak sempurna syarat dan rukun. Tak sempurna syarat dan rukun. Maka apabila tak sempurna syarat dan rukun, maka tak terbilang dengan dia. Tak dikira dengan dia. Walaupun buat dah berpeluh masalah, dah penat dah buat. Tapi tak kebilangan dengan. Jadi buat macam tak buat. Jadi kena buat lain, maknanya tak lepas daripada sakutan dengan kita, tak lepas. Lepas tu kalau kata macam mana pula kalau benda sunat? Maka benda sunat pun ada suruhan juga. Jadi mana benda sunat pun, kalau contohnya kalau sembahyang duha. Kita sembahyang duha cukup sempurna dengan syarat dan rukun. Lepaslah kita daripada tututan sembahyang duha pada pagi ini. Walaupun tututan itu tututan sunat sekalipun, walaupun tak berdosa kalau tak solat, tapi tak lepas kita daripada tututan. Faham gitu? Tak lepas daripada tututan. Wajib pun tak lepas pada tututan. Cumanya sunat tak lepas pada tututan, tak mengapa tak berdosa. Kalau wajib tak lepas pada tututan wajib adalah berdosa. Begitu. Lepas tu sikit lagi saya nak jaga. Dia kata iaitu yang sempurna segala rukunnya dan syaratnya. Dikehendaki dengan syarat ini, syarat bagi sah. Dikehendaki dengan syarat tu syarat bagi sah. Ni syarat ni. Dengan itu ia katanya yang sempurna segala rukunnya dan syaratnya. Kita jaga sikit syaratnya, jadi syarat sah. Bukan syarat yang tadi. Bukan yang syarat yang tadi yang dia bilang apa tadi? Hukum wad'i iaitu 5 perkara pula iaitu sah dan mani'. Itu syarat lain, itu syarat wajib. Syarat yang jadi hukum taklifi ini syarat bagi sah. Dia begini. Sembahyang 5 waktu, dia ada syarat wajib, syarat sah. Syarat wajib tu akil balik. Islam, akil balik. Tamyiz. Itu bukan. Syarat bagi wajib Islam, tapi Islam tu wajib pada dunia. Jadi kita ambil dengan secara luasnya ialah akil dan balik. Itu syarat bagi wajib dengan maknanya
tak akil, tak balik, tak wajib sembahyang 5 waktu. Itu syarat bagi wajib. Adapun yang di sini katanya sempurna segala rukun dan syarat, syarat sah. Seperti menutup aurat, menghadap kiblat, suci daripada najis dan hadas. Itu syarat sah. Maka nak katanya apa tu, apa lagi? Tamyiz satu lagi. Itu sempurna segala syarat, segala rukun dan syarat, yakni syarat sah. Syarat sah seperti menutup aurat, menghadap kiblat, suci, taharah, suci daripada apa? Daripada najis dan daripada hadas. Begitulah. Jadi itu makna kata sah. Habis? Dan arti fasid itu barang yang tiada bergantung dengan dia lulus dan tiada dibilangkan dia, iaitu yang cedera suatu daripada rukun atau daripada syaratnya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Pada kata dan arti fasid itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انا نستدعوك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح